Kita nak membawakan perkembangan tentang jangan takut ataupun gusar tentang pemberian vaksin kerana dalam program vaksinisasi COVID-19 kebangsaan ini pelbagai perkara telah diambil pertimbangan untuk tujuan keselamatan dan juga kemudahan orang awam. Dan ini kami akan bincangkan sekarang bersama dengan tetamu kita Dr. Vinishwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi Ismail. Ya. Baik doktor, ini satu peluang lagi untuk kita berkongsikan pandangan doktor sekali lagi. Cuma secara asasnya kalau boleh kita gambarkan situasi akan berlaku pada hujung minggu ini adalah fasa pertama pemberian vaksin yang akan dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin antara individu terawal yang akan diberikan suntikan vaksin COVID-19. Cumanya untuk fasa pertama ini kita belum tahu lagi apakah antara beberapa kita kata gerak kerja yang akan dilakukan secara terperinci dan juga menyeluruh. Mungkin bagi pandangan doktor sendiri, kita tahu pihak KKM sudah menyediakan plan perancangan dari peringkat awal lagi. Jadi untuk pemberian vaksin fasa pertama, apakah yang boleh diberikan perhatian dan juga yang boleh diberikan gambaran awal kepada vaksin fasa pertama ini, doktor? Seperti mana yang kita tahu, fasa pertama vaksin adalah pemberian kepada frontliners. Dan kita telah kenal pasti siapakah frontliner yang akan menerima fasa pertama dan diikuti dengan fasa kedua, fasa ketiga dan seterusnya. Dan pada fasa pertama, kebanyakan penerima vaksin adalah tergolong kepada staf-staf KKM, frontliner seperti di PDRM dan juga tentera. Kerana mereka adalah front yang selalu melihat publik dan juga banyak bertemu dengan pesakit and so on. So mereka adalah target pertama. Dan doktor, bagaimana sesuatu vaksin itu bertindak dalam tubuh badan seorang penyakit itu sendiri? Okey, so prinsip vaksin ini telah dikembangkan selama 3 hingga 400 tahun yang lalu. So ini bukan satu sistem yang baru kita tahu. So dalam prinsip pemberian vaksin adalah memberi sesuatu virus atau komponen virus yang telah dilemakkan ke dalam tubuh badan kita supaya tubuh badan kita atau imun sistem kita dapat mengenal pasti protein ataupun virus yang dilemakkan itu untuk membentuk immunity atau T cell, memory cell, B cell and so on. Itu adalah prinsip. Doktor, kalau boleh kita imbas kembali, sebenarnya program untuk kita kata pembangunan vaksin ini sebenarnya banyak sudah dimulakan sejak vaksin SARS melanda pada tahun 2003. Maka mungkin ini adalah rentetan kepada beberapa kajian yang sudah dilaksanakan selama lebih 17 tahun terhadap penyebaran vaksin ataupun penyebaran virus ni dan juga penghasilan vaksinnya. Jadi adakah dengan dapatan kes daripada beberapa virus yang sudah pun berada dalam komuniti memberikan penghasilan kepada suatu kejayaan dalam penghasilan vaksin COVID-19, doktor? Okey, keberkesanan kejayaan vaksin ni dia akan memakan waktu sebab dia baru beberapa bulan vaksin ini telah diguna sebar di beberapa negara dan Malaysia juga akan turut serta dalam seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, keberkesanan sesuatu vaksin itu satu telah dilihat daripada fasa-fasa trial yang mereka telah buat. So dalam sesuatu trial vaksin, 2 bulan pertama penggunaan vaksin tersebut adalah penting. Dalam masa 2 bulan tu, jika ada sebarang isu quality, isu effectiveness dan juga isu safety, vaksin tersebut tidak akan naik ke fasa 2, fasa 3 trial daripada vaksin tersebut. So, vaksin-vaksin yang telah keluar sekarang ini telah pun menjalani semua trial. So, sekarang kita akan lihat apakah vaksin tersebut dapat mencegah atau dapat kita mengatasi pandemik yang kita alami sekarang ini. Dan seperti yang kita tahu, doktor, banyak ujian suntikan vaksin COVID-19 yang telah dilakukan di antarabangsa. Jadi adakah vaksin ini boleh mengubah genetik ataupun DNA seseorang itu?
Okey. So ini memang soalan yang selalu mereka tanya. So pada prinsip kita akan bercakap tentang mRNA vaksin. mRNA vaksin adalah satu vaksin di mana mRNA itu adalah komponen nano mikron. Dia akan diambil daripada coronavirus tersebut, dia punya spike, daripada spike. Nah, daripada spike mereka telah keluarkan mRNA dan melakukan vaksin. Nah, kita tahu dalam badan kita ada RNA dan juga DNA. Nah, DNA adalah sesuatu substan yang ada di dalam nukleus daripada sel. Lain dengan RNA. RNA dia selalunya tidak akan masuk ke dalam nukleus sel. Nah, apabila terjadi satu mutasi itu akan terjadi pada DNA, bukan pada RNA. Nah, RNA vaksin yang kita berikan ni, dia jangka hayatnya dalam masa beberapa jam dan juga hari, sebarang RNA yang masuk dalam sistem tubuh kita akan denaturate. So, dalam prinsip pemberian mRNA vaksin, ia adalah untuk mengenalkan protein atau mRNA komponen ini kepada sel-sel otot. Nah, sel-sel otot ini akan capture mRNA tersebut dan mula memfotokopi. Nah, bila dia memfotokopikan RNA virus tersebut di dalam badan kita, dia tidak akan mengganggu DNA pada nukleus tersebut, dan mRNA atau komponen-komponen virus ini akan keluar ke sel, membran dari sel, dan juga akan dimasukkan ke dalam sistem sirkulasi dan so on. Itulah prinsipnya. Dari situ, apabila imun sistem kita melihat adanya komponen yang lain di dalam tubuh kita, itu akan memacu imun sistem supaya membentuk antibody spesifik kepada mRNA tersebut atau coronavirus tersebut. Dan apabila kita dijangkiti dengan COVID, dia ada dua kemungkinan. Satu, apabila daya tahan kita bagus, kita akan terekspos kepada virus tersebut. Akan tetapi, disebabkan antibody yang sedia ada di dalam badan kita, dia akan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tidak ada simptom. That means, dalam masa incubation period, dia sudah membunuh virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Lainlah apabila seorang mendapat jangkitan virus COVID dan dia sembuh. Nah, semua orang cakap ramai yang sembuh. Dia sembuh tu disebabkan kita punya imun sistem tu telah membina immunity terhadap virus tersebut. Itu yang menyebabkan mereka sembuh. Okey, doktor, seperti mana secara ringkas doktor katakan tadi adalah secara asasnya vaksin itu diberikan kepada tubuh badan seseorang manusia itu supaya mengenalkan virus itu kepada sistem antibody ataupun sistem imuniti tubuh badan seseorang. Cumanya persoalan ketika ini kita lihat banyak laporan mengatakan bahawasanya berlaku strain baharu ataupun mutasi baharu kepada virus COVID-19 di beberapa negara, malah di beberapa tempat di beberapa kawasan di seluruh negara juga. Jadi ini menimbulkan kerisauan kerana adakah vaksin yang diberikan nanti akan memberi perlindungan menyeluruh kepada beberapa variasi mutasi COVID-19, doktor? Okey, Ismail, sebenarnya mutasi pada satu virus tu dia ada dua jenis mutasi. Satu mutasi akan terjadi pada sebahagian daripada protein tersebut. Itu yang kita cakap shift and drift. Maksud dia komponen amino asid dia ada A, C, G dan T. Perubahan yang kecil di dalam A, C atau G dan T itu adalah perubahan yang minimal, di mana variasi-variasi itu memang ada. Akan tetapi tubuh badan kita telah menggunakan mRNA vaksin. Now, mRNA vaksin adalah spike daripada virus coronavirus tersebut. Dan immunity terhadap varian-varian ini boleh kita ada. That means ada cross immunity maksud dia. Contohnya macam pneumococcal vaksin yang kita bagi. Kita bagi yang 13 valent atau 21 valent. Nah, padahal pneumococcus ni dia ada varian sampai ke 50
50-60 jenis varian. Akan tetapi disebabkan kita bagi yang 13 atau 21 varian, dia ada cross immunity. Now, satu lagi mutasi yang boleh terjadi pada virus adalah reassortment. Now, maksud reassortment adalah sharing of protein komponen dengan virus yang serupa tapi lain spesies. Contohnya influenza dan coronavirus menjangkiti seseorang pada time yang sama sehingga menyebabkan perubahan daripada virus tersebut. Contohnya SARS-1. SARS-1 adalah daripada civet cat, virus yang masuk ke civet cat dan juga ke satu lagi haiwan dan menjangkiti haiwan C. Kedua-dua virus itu telah menjadi mutasi. Nah, mutasi tersebut yang kita beritahu novel virus. So, untuk sekarang ini kita tak ada novel coronavirus 19. Belum ada. Dan kita tahu bahawa fasa kedua merupakan fasa untuk suntikan vaksin COVID-19 bagi kumpulan rentan dan juga warga emas, dan orang sedia maklum bahawa banyak kes-kes yang melibatkan warga emas di luar negara selepas menerima suntikan ini, mereka ada yang melibatkan penyakit dan juga kematian. Adakah vaksin ini selamat disuntik kepada golongan emas dan juga kumpulan rentan? No, sekarang ni kan kematian-kematian tu kita tengok ni, adakah dia disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sudah memang ada dan dideritai pada waktu pemberian vaksin. Itu pertama. Kedua, kita memang ada lihat satu komponen di Norway mengatakan bahawa mereka yang di lebih 80 tahun telah ada kematian. Nah, itu masih disiasat apakah memang daripada vaksin coronavirus atau ada punca-punca lain yang menyebabkan kematian. So, kematian ni boleh banyak. Let's say saya terima vaksin, lepas tu saya keluar, saya kena penyakit lain, boleh jadi kematian. So, adakah ada relation dengan vaksin dan juga penyakit-penyakit yang mereka alami? Dan secara kita tahu sekarang, Amerika telah pun suntik ramai orang, British, and then ada beberapa negara di Europe pun telah menggunakan jenis-jenis vaksin yang lain dan juga China. Kita tidak mendapat yang bahawanya ada kematian dengan besar-besaran sehingga penerima vaksin tu yang menyebabkan kematian tersebut. Ya. Sebab itu doktor, ya, setiap penyakit yang ada dalam tubuh badan manusia itu, cara pencegahan dan juga corak rawatannya itu berbeza, termasuklah dengan COVID-19. Untuk mengelakkan COVID-19 ini kita perlu untuk memberikan vaksin COVID-19. Persoalan yang penting doktor, ya, sejauh mana persediaan yang telah pun dilengkapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MOSTI dalam memastikan supaya kadar untuk mencapai herd immunity dalam kalangan komuniti dapat dicapai, kerana kita sedia maklum di beberapa negara di dunia juga sudah pun mula mencapai satu kadar peratusan pemberian vaksin yang menyeluruh dalam negara kita. Jadi apakah harapan untuk negara kita sendiri, doktor? Seperti mana yang kita tahu, kita sudah ada lebih daripada 250 hingga 300 center pemberian vaksin. Now, dalam setiap center itu telah ada staff, telah ada latihan juga, dan kita telah buat simulasi. Maksud dia dry run. Maksud dia berapa orang boleh masuk, berapa lama seseorang itu akan melalui proses daripada registration, melihat risiko dan juga pemberian vaksin, dan melihat adakah tidak anaphylactic shock atau efek-efek yang akan terjadi dalam masa waktu yang terdekat. Sebab ramai yang bercakap tentang anaphylactic shock. Anaphylactic shock ni dia akan terjadi pada time itu. Dia tak jadi selepas 10 hari ke apa. Sebab jenis-jenis anaphylactic ni ada 4 jenis. Dan salah satu cara adalah dia akan berlaku pada time yang cepat. Dan selepas tu kita ada mekanisme di mana kita boleh track seseorang itu yang telah menerima vaksin, adakah dia mengalami efek-efek daripada penerimaan vaksin. Maksud dia, apabila satu vaksin masuk ke dalam tubuh kita, seperti mana yang kita tahu setiap orang ada berbeza, dia punya badan dia punya immunity dia berbeza. Now, seseorang tu boleh ada demam. Nah, demam itu adalah mekanisme daripada tubuh kita sendiri mengatakan bahawa ada reaction terhadap vaksin tersebut. So, itu bukan vaksin, efek samping yang salah. Dia sebenarnya memang kita expected certain people akan kena demam, certain people akan ada bengkak di tempat suntikan. Now,
severe side effect, kita akan monitor sebab kita ada application MySejahtera dan kita harapkan, KKM harapkan semua orang pakai application MySejahtera supaya kita dapat track mereka dengan efek-efek yang mungkin akan terjadi selepas pemberian vaksin. So, mekanisme tersebut telah pun kita persiapkan dan kita lihat bagaimana pelancaran atau pelaksanaan sewaktu kita memberi vaksin tersebut kepada frontliners. Dan seperti kita tahu, vaksin ini diberikan secara percuma oleh kerajaan kita. Jadi mungkin ada golongan yang dilarang untuk mengambil vaksin ini sendiri, pandangan doktor? Oh, okey. So seperti mana yang kita tahu, dalam kajian atau trial awal trial 1, 2 dan 3 vaksin Pfizer ni, kita tidak memberi kepada kanak-kanak dan juga mereka yang di bawah 18 tahun. So mereka-mereka yang di bawah 18 tahun memang tidak akan menerima suntikan inilah first untuk Pfizer. Now, second thing is that mereka-mereka yang pernah ada reaction yang amat kuat terhadap vaksin atau ubat ataupun makanan, kita akan reassess apakah perlu kita bagi atau tidak berdasarkan risiko seseorang tersebut. Contohnya, jika dia adalah transplant patient and then dia low immunity, kita akan lihat dulu apakah risiko jika kita memberi dia vaksin tersebut. So, kita akan risk assess setiap orang sebelum kita memberi vaksin kepada mereka. Doktor, seperti mana yang telah pun diberikan pemahaman dan juga informasi tentang jenis-jenis vaksin ini. Setiap jenis-jenis vaksin ini mempunyai tahap keberkesanan ataupun peratusan pelindungan yang berbeza. Ada yang mencapai sehingga 79%, ada yang mencapai sehingga 50% dan sebagainya. Jadi dalam kita menilai kepada jenis-jenis vaksin yang diberikan ini dan juga tahap peratusan keberkesanannya itu, bagaimana kita boleh memberikan pemahaman kepada masyarakat bahawasanya tahap perlindungan peratusan yang dikatakan mencukupi untuk memastikan supaya vaksin itu berkesan dalam memberikan perlindungan yang sepatutnya. Okey. So maksud dia Ismail begini, kita harus pertama lihat bagaimana penyakit tersebut. Contohnya macam campak. Campak jika seseorang tu kena dan pada population tu tidak ada herd immunity, let's say kosong, tak ada apa-apa, dia seorang tu boleh menjangkiti 23 orang. That means primer to secondary. Itu adalah R0 lah. Untuk COVID sekarang R0 ni adalah 1 atau di bawah 1 atau 1 perpuluhan sekian hingga 2. That means seorang yang kena boleh menjangkiti 2 orang yang belum ada immunity. Nah, pada WHO mereka mengatakan bahawa untuk mencapai satu tahap keberkesanan vaksin 50% is the standard. So kalau kita lihat di Malaysia, kita mendapat vaksin-vaksin yang tahap keberkesanannya amat tinggi. Contohnya Pfizer, 93 hingga 95%. So dengan itu saya rasa kita kena lihat dulu macam mana apakah vaksin yang kita gunakan dan juga keberkesanan waktu kita beri kepada population kita. Now ini tidak akan kita tahu pada dalam satu hari. Ini akan memakan waktu dan kita akan lihat reaction akan terjadi kepada masyarakat Malaysia sebab ramai yang bertanya, oh research ini tidak dibuat di Malaysia, mereka buat di golongan manusia yang lain, apakah tindak balas? Nah, itu kita lihat manusia itu adalah berbeza-beza lah, dia ada etnik, dia ada race and so on, tapi kita akan melihat bagaimana impak dia kepada masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Dari segi pemberian vaksin pula, sejauh manakah Undang-Undang Kesihatan Awam Negara itu bagi mewajibkan suntikan vaksin khususnya kepada penyakit yang dikategorikan sebagai novel virus? Okey, Ana and Ismail, pemberian vaksin itu adalah voluntary. Kita ada akta, kita ada 3 akta. Contohnya akta racun 1952, akta jualan dadah 1952 dan akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 342. Ini kita ada peraturan-peraturan kawalan dadah dan juga kosmetik. Nah, dalam akta-akta ini dia tidak mengatakan bahawa seseorang tu wajib mengambil vaksin. Akan tetapi disebabkan sekarang ni novel virus ni dia pandemik. Dia bukan lokal macam dulu
dulu di Ebola di Afrika, di Kongo and so on. Kita tak suruh Malaysia ambil Ebola punya vaksin. Dia fokus kepada tempat yang ada geographically infected. Akan tetapi COVID ini sekarang seluruh dunia. Nah, dia tidak wajib, akan tetapi jika kita nak melawat ke negara lain atau kita ingin pergi ke tempat lain untuk tugas atau untuk tanggungjawab keluarga and so on, mungkin negara tersebut atau airline tersebut ataupun hotel tersebut akan tanya kita, adakah anda telah buat test ini sebelum kita ada vaksin. Sekarang kita dah ada vaksin, mereka akan tanya, adakah anda telah mengambil vaksin. Okay. So itu mungkin tangkangan yang mungkin seseorang akan hadapi jika mereka tidak ambil vaksin COVID. Dan vaksin COVID atau vaksin-vaksin lain yang ada di program imunisasi negara and so on, dia adalah bukan wajib. Kita tahu yang itu adalah voluntary. Tak akan tetapi kita kena faham penyakit-penyakit dia tak tengok orang. Dia tak tahu siapa yang boleh kena dan tidak kena. Ya. Dan vaksin akan membantu seseorang itu untuk menahan atau tidak menjadi dijangkiti hingga menyebabkan mortality dan juga morbidity lah. Okey. Doktor, saya suka untuk mengambil perhatian doktor dengan laporan yang dikeluarkan oleh John Hopkins medicine.org yang telah pun menyatakan tentang mitos tentang vaksin COVID-19 ini boleh memberikan kesan kepada tahap kesuburan khususnya kepada wanita. Jadi telah pun dibidas dan juga telah pun diberikan penjelasan tentang beberapa kajian saintifik terhadap tahap kesuburan dan juga kesan vaksin COVID-19. Jadi mungkin perincian doktor sendiri terhadap kerisauan untuk kita kata tujuan untuk tubuh badan juga anatomi tubuh badan manusia khususnya dalam aspek kesuburan, doktor. Kesuburan seseorang tu dia tertakluk pada satu anatomi, fisiologi dan juga genetik. Ya. Kita harus berbincang panjang lebar lah kalau nak kita bincang tentang anatomi, ada kelainan-kelainan anatomi yang menyebabkan seseorang tu tidak subur. And then biophysical atau fisiologi. Ada hormonal imbalance atau hormon-hormon tertentu yang tidak dapat apabila ada conception, dia harus ada estrogen tinggi, progesteron rendah and so on. Itu adalah daripada aspek fisiologi. Dan aspek genetik adalah adakah di genetik itself mereka itu infertile. Maksud dia dalam population tu memang ada peratusan infertility. Itu memang ada. 7 hingga 13% daripada satu population akan mengalami infertility. Adakah saya atau dia termasuk dalam kategori infertility tersebut? Itu kita tak tahu. So ini ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu subur atau tidak. And then satu lagi, rangka badan. Kalau kita banyak lemak, kemungkinan fallopian tube akan terganggu. Yeah. And then jangkitan-jangkitan infection yang boleh menyebabkan kesuburan tu terganggu. Contohnya macam mumps. Bila seseorang dewasa kena mumps atau bengok, if I'm not mistaken, lelaki itu boleh kena kemandulan. So ini adalah banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu subur atau tidak. Menyintai sekali mungkin doktor boleh kongsikan harapan doktor terhadap pelayan imunisasi negara kita yang ingin mencapai kepada herd immunity tidak lagi. Harapan doktor. Ismail dan Nana, saya pun telah menerima banyak vaksin. Contohnya pneumococcal, influenza, rabies and so on. So harapan kita adalah untuk kita mengatasi pandemik yang kita alami sekarang dan juga recover economically. Sebab jika ada sesuatu penyakit yang mencabar kita dalam semua aspek, itu akan menyebabkan sesuatu negara akan mengalami kemerosotan ekonomi, akan mengalami kemerosotan kepada ekonomi semua di Malaysia ini. So saya berharap kita bekerjasama untuk mencapai tujuan atau objektif kita untuk menjaga, melindungi masyarakat Malaysia. Ya.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Vignesh Waran Mutu, Ketua Penolong Pengarakanan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia untuk berkongsikan. InsyaAllah kita akan pastikan supaya tahap kesedaran masyarakat dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa terhadap keperluan vaksin COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada doktor. Juga diperingatkan aplikasi MySejahtera juga boleh digunakan untuk anda mendapatkan khidmat nasihat perubatan ataupun digital health untuk memastikan agar proses pendaftaran kepada vaksin COVID-19 dapat dilaksanakan dengan sempurna melalui aplikasi MySejahtera.